Okey, yang terakhir, saya suka contoh ni, contoh klasik lah. Kalau bagi saya ni, ini contoh klasik yang saya gunakan saban tahun dalam apa ni, dalam kuliah. Okey, cuba kita baca soalan ni. Kalau lihat kat sini dia kata apa? Seorang ahli ekonomi percaya bahawa kebangkalian mata wang negara X akan mengalami peningkatan nilai, iaitu nilai mata wang meningkat dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ialah 0.7. Jika keadaan pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tinggi ni subjektif, bergantung macam mana dia nak katakan tinggi atau rendah. Peningkatan nilai dalam mata wang, maksudnya kalau kita bandingkan dolar, kalau daripada $1 RM4 mungkin jadi $1 RM3.80, $1 RM3.50, iaitu nilai kadar pertukaran kita meningkat. Dan semasa negara X mengalami pertumbuhan ekonomi yang sederhana, okey, tadi tinggi yang sederhana, kebangkalian nilai mata wang meningkat ialah 0.4. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi negara X adalah rendah, terdapat kebangkalian 0.8 bahawa mata wang akan mengalami penyusutan nilai. Penyusutan nilai dia ialah 0.8. Tadi peningkatan nilai, sekarang penyusutan nilai. Beliau juga mendapati kebangkalian negara X akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sederhana dan rendah ialah masing-masing 0.5 dan 0.2. Cuba lihat soalan dia. Ini soalan, ni dia punya kenyataan. Tengok soalan dia. Kirakan kebangkalian yang berikut berdasarkan kenyataan tadi. Apakah kebangkalian negara X mengalami pertumbuhan ekonomi? Apakah kebangkalian mata wang negara X mengalami penyusutan nilai semasa pertumbuhan ekonomi adalah sederhana? Berapakah kebangkalian pertumbuhan ekonomi negara X adalah rendah dan mata wang negaranya mengalami penyusutan nilai? Begitu ya soalan D, E dan F. Awak boleh baca sendirilah dalam nota ada. Cuba kita lihat macam mana nak jawab soalan ni. Saya nak bagi cara macam mana kita nak jawab soalan ni. Jadi yang pertama, bila nak jawab soalan-soalan begini, kita nak jawab dalam konteks kebangkalian. Kita kena lihat apa peristiwa yang ada. Apa peristiwa yang ada? Peristiwa yang ada kat sini, kalau lihat, kebangkalian mata wang negara X mengalami peningkatan nilai. Satu peristiwa. Mata wang mengalami peningkatan nilai. Lepas tu, pertumbuhan ekonomi tinggi. Satu peristiwa. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi sederhana. Satu peristiwa. Nilai mata wang meningkat. Nilai mata wang meningkat sama dengan peningkatan nilai. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah, 0.8 mata wang mengalami penyusutan nilai. Satu peristiwa lain. Dan kebangkalian pertumbuhan ekonomi negara sederhana, pertumbuhan ekonomi sederhana satu peristiwa, pertumbuhan ekonomi rendah pun satu peristiwa dan dia ada nilai-nilai kebangkalian. Itu peristiwa-peristiwa yang perlu awak kena perhati. Jadi dia bercerita mengenai mata wang meningkat, mata wang menurun. Kemudian kita ada pertumbuhan ekonomi sederhana, pertumbuhan ekonomi rendah seperti yang disebutkan. Okey, lepas tu kita ada nombor-nombor ni. Okey, saya tukar warna lain supaya awak nampak hijau dah ada. Tukar warna biru muda ni. Okay, 0.7. Ini nilai kebangkalian kita fokus. 0.4, 0.8, 0.5 dan 0.2. Ini semua nilai kebangkalian yang saya dah maklumkan. Nilai dia mesti antara 0 hingga 1. Itu nilai-nilainya. Okay, sebelum boleh jawab, kena faham soalan. Tak faham soalan, memang langsung anda tak akan dapat jawab soalan-soalan begini. Okey, cuba kita pergi satu persatu. Okey, jadi kat sini tip dia dalam soalan ni dia tak nyatakan pun simbol bagi setiap peristiwa. Seperti yang saya buat simbol A, simbol B kan. Dalam soalan ni tak ada. Dalam soalan ni hanya dinyatakan apa ni? Dalam soalan ni yang diberi ialah nama peristiwa. Mata wang meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat dan sebagainya. Jadi dalam exam anda perlu beri simbol untuk memudahkan anda dan juga untuk memudahkan saya saya menyemak. Kalau tak ada simbol, jawapan dia akan jadi kelang kabut nanti. Sebab rumus kita semua dalam bentuk simbol. A bersyaratkan B, A dan B semua dalam simbol A dan B. Okey, anda nak gunakan simbol, kita ada huruf A sampai huruf Z. Pilihlah mana-mana simbol yang boleh anda gunakan, tak kisah, tapi anda perlu nyatakan dalam exam. Contohnya begini, katalah ini simbol yang saya gunakan. Tak semestinya ini satu-satunya simbol yang perlu anda gunakan. Inilah simbol antaranya. Contoh yang saya buat. Okey, saya ambil, saya mulakan daripada apa ni? Kita ada
saya nak mulakan peristiwa A. Saya gunakan tadi kita ada peristiwa ekonomi meningkat, ekonomi sederhana, ekonomi rendah, dan kita ada pertumbuhan nilai mata wang meningkat dan nilai mata wang meningkat, mata wang menyusut. Okay, katalah saya ambil satu peristiwa. Nak mulakan yang mana? Tengoklah apa yang disebut dulu. Atau mungkin satu cara kan, apa yang disebut dulu, disebut pasal mata wang. Okey, jadi yang pertama, peristiwa utama untuk mata wang. Kita ikut itu pun salah satu cara dia. Katalah A. A ialah, saya tulis, dalam jawapan saya begini. A ialah peristiwa. Kalau boleh tulis ayat penuh sebab orang lama macam saya ni, awak tulis short form ataupun awak tulis bahasa WhatsApp, bahasa media sosial, saya tak faham. Bila saya tak faham, kalau saya marking paper ni berdepan dengan awak, saya boleh tanya kan apa jawapan ni kan. Sebab masalahnya saya marking seorang-seorang. Bila saya tak faham, saya tinggalkan macam tu je lah. Maksudnya saya andaikan salah. Jadi pastikan awak tulis dalam ayat yang saya at least yang saya mudah faham lah. Yang kalau ringkasan seperti biasa YG tu yang saya boleh agak. Kalau awak boleh gunakan simbol-simbol yang saya tak faham, jenuh saya nak jawab. Dalam example sebenarnya salah mesti tulis dalam ayat yang penuh. Peristiwa peristiwa mata wang saya tulis kat sini. Peristiwa mata wang currency mata wang mengalami peningkatan nilai ataupun peristiwa nilai mata wang meningkat. Pun boleh asalkan maksud dia sama. Okey. Kita tulis peristiwa nilai mata wang meningkat. Peristiwa nilai mata wang meningkat. Okey. Kemudian saya ada peristiwa keadaan pertumbuhan ekonomi tinggi, keadaan pertumbuhan ekonomi sederhana, keadaan pertumbuhan ekonomi rendah. Okey, pertumbuhan ekonomi ni dia ada tiga. Ada tiga keadaan. Tinggi, sederhana, rendah. Jadi yang tinggi ni saya nak just kalau saya gunakan simbol sembarangan, anda sendiri akan confuse. Saya sendiri akan confuse. Jadi saya gunakan T untuk tinggi, simbol T. Kemudian sederhana S. Jadi R ialah rendah. Saya pilih itu. Anda nak pilih simbol lain? Silakan. Dia tidak menjadi kesalahan. Jadi T adalah peristiwa pertumbuhan ekonomi tinggi. Ekonomi tinggi. Tadi S peristiwa saya balik pertumbuhan ekonomi sederhana. R ialah pertumbuhan ekonomi rendah. Okay. Kita lihat dalam soalan. Dalam soalan yang pertama, dia kata apa? Sekarang saya nak ambil nilai kebarangkalian. Saya nak kaitkan dengan peristiwa dia. Dia kata apa? Kebarangkalian mata wang negara X mengalami peningkatan nilai. Kebarangkalian mata wang negara X mengalami peningkatan nilai dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ialah 0.7. Ada dua peristiwa kat sini. Peningkatan nilai ialah peristiwa A tadi kan. Dan satu lagi peristiwa T. Dalam keadaan pertumbuhan ekonomi adalah tinggi. Ada peristiwa A dan peristiwa T. Dua peristiwa. Kita nak tulis macam mana ni? Adakah ini kebarangkalian bersama, kebarangkalian A dan T? Kalau saya saya letak tanda soal. Adakah ini kebarangkalian AT? Dua peristiwa. Ataupun ini adalah kebarangkalian bersyarat. Yang mana dulu? Adakah ini kebarangkalian bersyarat? A bersyaratkan T ke? T bersyaratkan A? Pun satu soalan kan? Cuba tanya begini. Bila anda buat dalam kaji, macam ni kah? Ataupun kebarangkalian T bersyaratkan A? Ataupun kebarangkalian kesatuan? Ini yang kita belajar kan? List kan? Apa yang anda belajar? Baca ayat dia faham. Baca ayat dia. Kebarangkalian mata wang negara X mengalami peningkatan nilai dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ialah 0.7. Okey, ada sesiapa nak cuba? Ada sesiapa nak cuba? Yang mana satu? A dan T, A bersyaratkan T bersyaratkan A ataupun A kesatuan T, A atau T? Saya rasa yang nombor satu tu Doktor, P dalam kurungan AT tu.
Siti Nur Syasha kata kebarangkalian, okey ini pilihan jawapan yang pelajar kawan kita pilih. A dan T. Okay, yang lain? Sama atau apa ada? Ya, Nur Izzah, silakan. Saya rasa kebarangkalian T bersyarat A. Kebarangkalian T bersyaratkan A. Okey, Nur Izzah kata ni. P bersyaratkan A, A bersyaratkan T. A bersyaratkan T. Muhammad Afiq. Terima kasih Muhammad Afiq. A bersyaratkan T. Okey, Muhammad Afiq kata A bersyaratkan T. Tadi Nur Izzah kata T bersyaratkan A. Siti Nur Syasha mengatakan A bersyaratkan T. Okey, ada siapa nak kata A atau T? Okey, tak ada. Okey, cukuplah yang ada 3 kan. Okey, daripada 3 orang ni seorang kena. Alhamdulillah, seorang kenalah. Maknanya 4 yang A atau T tu confirm salah lah. Okey, cuba baca keadaan ni. Okey, terima kasih pada yang menjawab. Yang betul tahniah. Yang kurang tepat jangan risau. Maksudnya anda belajar, anda akan belajar sesuatu kat sini yang sangat berharga. Anda tahu kat mana anda salah. Kalau siapa yang masih blur lagi, ulang balik. Maknanya banyak lagi perkara yang perlu anda dapat. Masa anda sendiri pun boleh yakin yang mana satu kan. At least yang 3 orang pelajar yang meneka ni dia dah dapat sesuatu, cuma mungkin belum sempurna lagi. Saya pun dah rasa lega dah sikit. Okey. Kita baca ayat ni. Kebarangkalian mata wang negara X mengalami peningkatan nilai dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ialah 0.7. Okey, ayat ini menggambarkan bahawa situasi semasa dia ialah pertumbuhan ekonomi adalah tinggi. Berapa tinggi dia kita tak perlu risaulah. Sebab dia gunakan tinggi, rendah, sederhana kan. Mungkin ada ukuran lain. Ekonomi tu, pertumbuhan ekonomi dalam keadaan tinggi. Semasa ekonomi berada dalam keadaan tinggi, saya tukar ayat, guna semasa kan. Semasa ekonomi berada dalam keadaan tinggi, kebarangkalian mata wang negara tersebut mengalami peningkatan nilai ialah 0.7. Okey, apa yang saya maksud ayat ini menunjukkan bahawa perkara dalam konteks kebarangkalian. Okey, saya nak tarik dia dalam konteks kebarangkalian ni. Kita ada 2 peristiwa kat sini, peristiwa T dan peristiwa A. Semasa keadaan pertumbuhan ekonomi adalah tinggi. Jadi peristiwa T itu dah berlaku dulu. Barulah datangnya peningkatan nilai dalam mata wang. Jadi satu peristiwa yang kita dah berlaku dulu, peristiwa yang dah berlaku dulu ialah dengan syarat mata wang negara A, negara X akan mengalami peningkatan nilai. Peristiwa A berlaku dengan syarat pertumbuhan ekonomi adalah tinggi. Dengan syarat peristiwa T dah pun berlaku dulu. Jadi itu adalah kebarangkalian yang 0.7 tu, berapa nilai dia 0.7 tu. Yang pertama, ini adalah kebarangkalian, kalau 0.7 ni kalau saya boleh tulis, ini ialah kebarangkalian bersyaratkan T. Pertumbuhan ekonomi mesti berada dalam keadaan yang tinggi. Berapakah kebarangkalian mata wang mengalami peningkatan nilai? Itu ialah 0.7. Jadi saya tulis ini adalah kebarangkalian A bersyaratkan T sama dengan 0.7. Jadi saya semua nampak kenapa dia adalah A bersyaratkan T, dia bukannya A dan T, dia bukannya T bersyaratkan A. Jadi yang penting anda tahu kat mana, kenapa dia A bersyaratkan T. Itu lagi penting sebenarnya. Dia punya dia punya justifikasi kenapa bukannya jawapan je 0.7 tu. Bukan jawapan 0.7. Yang saya nak awak tahu kenapa awak berjawab, kenapa A bersyaratkan T. Itu lagi penting. Sebab ini contoh, bukan soalan exam kan. Sebab dah tentu anda punya fokus kat exam nanti. Yang exam dah tentu cerita dia lain. Dah tentu cerita dia lain. Kalau anda, tapi justifikasi dia akan sama. Jawapan dia berbeza, cerita dia lain. Tapi sebab dia sama. Sebab kita merujuk pada teori, kita merujuk pada kebarangkalian. Yang lain-lain. Semasa negara X mengalami pertumbuhan ekonomi yang sederhana. Sama juga. Ini ialah S. Kebarangkalian nilai mata wang meningkat ialah 0.4. Nilai mata wang meningkat ni masih peristiwa A. 0.4. Jadi dikata apa? Semasa pertumbuhan ekonomi sederhana, syarat dia sederhana, mata wang meningkat A 0.4. Jadi kebarangkalian A bersyaratkan S ialah 0.4. Okey, apa lagi ada? Kita ada 0.8. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi adalah rendah. Rendah tadi peristiwa apa? Peristiwa saya kan? Okay, rendah. Terdapat kebarangkalian
0.8 mata wang akan mengalami penyusutan nilai. Tadi peningkatan nilai. Ini penyusutan nilai. 0.8. Jadi dia bukan peristiwa A lah. Yang ini bukan peristiwa A. Kalau awak tulis ni peristiwa A, salah lah. Dia bukan peristiwa A. Sebab dia adalah mata wang mengalami penyusutan nilai. 0.08. Jadi apakah peristiwa dia? Kita ada peristiwa nilai mata wang meningkat. Penyusutan nilai ni maksudnya peristiwa nilai mata wang menyusut ataupun menurun kan? Meningkat lawannya menurun ataupun menyusut. Nilai mata wang meningkat, nilai mata wang menurun. Penyusutan nilai dia. Tadi meningkat, sekarang menurun. Okey, apa label dia? Kita dah guna A, kita dah guna T, kita dah guna S, kita dah guna R. Jadi awak nak guna B apa saja pun boleh. Cuma di sini, kalau saya akan gunakan konsep, okey, bila saya baca dah habis, dia sebenarnya awak kena baca habis. Awak baca dah habis, secara keseluruhan, semuanya awak dah baca, dah baca sehingga habis, barulah awak boleh sebenarnya buat kesimpulan. Sebab lepas ni kita ada pertumbuhan ekonomi sederhana rendah, masing-masing 0.5, 0.2. Okay, jadi di sini, kalau A ialah peristiwa nilai mata wang meningkat, peristiwa nilai mata wang menurun ni, saya nak letak peristiwa pelengkap dia, A prime. Awak nak letak B? Boleh. Awak nak letak C? Boleh. Apa saja. Tapi saya lebih prefer peristiwa pelengkap untuk, sebab saya andaikan kat sini kita kata mata wang meningkat dan mata wang menurun saja. Dua peristiwa. Kalau katalah ada in case, katalah tak sesuai, anda boleh tukar pada bila masalah. Tapi setakat ayat ni saya yakin dia hanya melengkapi antara satu sama lain. Okey, jadi kat sini, ini ialah peristiwa apa? 0.8 ni. Jika pertumbuhan ekonomi adalah rendah, terdapat kebarangkalian, jika pertumbuhan ekonomi adalah rendah, terdapat kebarangkalian mata wang mengalami penyusutan nilai, iaitu peristiwa A pelengkap 0.8, tetapi syarat dia, jika pertumbuhan ekonomi adalah rendah. Nampak? Jika pertumbuhan ekonomi adalah rendah. Okey, jadi syarat dia mesti pertumbuhan ekonomi adalah rendah. Okey, ini kebarangkalian A pelengkap bersyaratkan rendah dengan syarat pertumbuhan ekonomi adalah rendah. Berapa tadi? 0.8. Beliau juga mendapati kebarangkalian negara X mengalami pertumbuhan ekonomi sederhana dan rendah masing-masing ialah 0.5 dan 0.3. Ada perkataan dan. Jangan tertipu dengan dan kat sini. Dan ni maksudnya kita ada dua peristiwa, S dan R. Kebarangkalian peristiwa S dan peristiwa R, kebarangkalian dia masing-masing 0.5. Jadi kita ada, maknanya kita ada dua nilai kebarangkalian masing-masing untuk S dan juga untuk R ni. Jadi 0.5 PS, yang pertama ni 0.5 untuk PS, 0.2 untuk PR. Jadi kita boleh tulis kebarangkalian pertumbuhan ekonomi sederhana ialah 0.5, manakala kebarangkalian pertumbuhan ekonomi adalah rendah iaitu 0.2. Okey, ni 5 nilai kebarangkalian yang mesti anda labelkan seperti ni dalam exam. Anda tulis begini pun ada markah untuk anda labelkan 0.7, 0.4, 0.8, 0.5, 0.2. Semuanya ada markah. Markah apa? At least maksudnya anda faham apa soalan tu tanya. Kalau anda tak boleh jawab ini, maksudnya anda tak faham soalan tersebut, sukarlah untuk anda jawab soalan-soalan ini nanti. Ini satu tip yang saya bagi dalam exam. Dalam statistik ni, semuanya mesti ada simbol. Keluarkan nombor tu. Tulis je dulu apa nombor yang diberi. Kalau dia sebut min kan, min aritmetik, tulis dulu min X bar sama dengan berapa. Dia sebut CMPY, sigma sama dengan berapa. Tulis je dulu. Walaupun belum tentu lagi digunakan dalam bila kita menjawab soalan. Okey, soalan yang pertama. Berapakah kebarangkalian negara X mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Negara X mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Okay. Dia hanya merujuk pada satu peristiwa saja. Negara X mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada berapa peristiwa yang disebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Tadi kita dah labelkan kan? C, peristiwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi ini ialah peristiwa, soalan A ni. Soalan A ialah
adalah apa ni? Soalan A ialah kebangkalian T. Dalam exam, sebab tu simbol tu penting kan? Awak tulis kebangkalian T, jadi awak dah tak perlu tulis lagi kebangkalian peristiwa pertumbuhan ekonomi tinggi. Itu pentingnya label. Pentingnya label. Jadi dalam exam bila awak tulis T, saya rujuk T awak apa? Kalau awak tulis T, tapi label tak ada, salah jawapan anda salah semua sekali. Sebab T tu saya tak tahu anda rujuk pada apa. Jadi pentingnya label seperti yang saya tunjukkan. Jadi kita ada tak kebangkalian T ni? Kebangkalian sud ni kan, kebangkalian satu peristiwa. Dalam soalan tak diberi. Tapi kita tahu, kita ada kebangkalian T, kebangkalian S, kebangkalian R. Kebangkalian peristiwa pertumbuhan ekonomi ni, dia ada 3 keadaan kat sini kan. Tinggi, sederhana, rendah. Kalau berdasar soalan ni kita boleh keluarkan. Jadi yang kita dah tahu ialah sederhana dan rendah. Kebangkalian T, dia adalah pelengkap bagi kebangkalian peristiwa sederhana dan rendah. Iaitu kalau kita campurkan kesemuanya, jadi kita tak tahu T berapa. Jadi kebangkalian keseluruhan sama dengan 1. Tolak dengan kebangkalian S. Tolak dengan kebangkalian R tersebut. Dia simple saja kan. Sebab kalau pertumbuhan ekonomi tu, kalau kat sini kita boleh labelkan dia tinggi, rendah, sederhana. Sederhana 0.5, rendah 0.2, jumlah kebangkalian sama dengan 1, 1 tolak 0.5 tolak 0.2, kebangkalian pertumbuhan ekonomi tinggi ialah 0.3. Nampak tak? Dia nampak macam mudah. Kenapa mudah? Sebab kita dah senaraikan dia punya semua peristiwa dan juga dia punya nilai-nilai kebangkalian. Itu dia punya kelebihan kalau anda berjaya senaraikan. Kalau tak, anda akan tercari apakah itu T. Okey, B. Berapakah kebangkalian? Negara X mengalami penyusutan nilai semasa pertumbuhan ekonomi adalah sederhana. Penyusutan nilai. Peristiwa apa tadi penyusutan? Peristiwa A pelengkap. Penyusutan nilai A pelengkap. Ini peristiwa A pelengkap. Semasa pertumbuhan ekonomi sederhana. Sederhana ialah peristiwa S. Jadi kalau ada 2 peristiwa, dia ada perkataan semasa tadi, dia lebih kurang macam ayat tadi kan. Iaitu ini adalah peristiwa bersyarat. Ini ialah kebangkalian. Apa syarat dia? Syarat dia ialah semasa pertumbuhan ekonomi adalah sederhana, berapakah kebangkalian? Jadi S tu ialah syarat dia. Mata wang mengalami penyusutan nilai. Okey, B dia nak kebangkalian pertumbuhan mata wang mengalami penyusutan nilai dengan syarat ataupun semasa pertumbuhan ekonomi adalah sederhana. Okey, tulis dulu apa formula dia yang asal. Apa formula yang asal? Formula yang asal P A bersyarat S bahagi dengan PS. P A bersyarat A dan S. A pelengkap S ada tak? A pelengkap S tak ada. Dalam soalan tak diberi. Kalau ada kita ambil. PS ada tak? PS ada. PS tadi PS 0.5. Oh, PS ada 0.5. Tapi yang atas ni kita tak tahu. Tetapi kebangkalian A pelengkap dan S tidak diketahui. Tidak diketahui maksudnya dalam soalan tu tak ada. Inilah pentingnya teorem Bayes dan pentingnya apa yang saya dah tentu hubungan antara peristiwa sud dan peristiwa bersama, peristiwa pelengkap bagi peristiwa bersyarat, peristiwa pelengkap bagi peristiwa sud, peristiwa bebas, peristiwa tak bebas, eksklusif, salin tak eksklusif yang saya dah jelaskan sebelum ni. Okay. Ini dia memang label yang kedua lah. Mana anda kena fikir sikit apa nilai dia. Jadi kalau kita lihat kat sini, apa yang ada? Okey, apa yang ada, apa yang kita dah jawab? Kita dah jawab T. T dia tak ada kaitan pun dengan soalan B. Okey, kita ada kebangkalian AT tak ada kaitan. AS, okey, kita ada kebangkalian yang kita ada ialah kebangkalian A bersyaratkan S. Kebangkalian S ada, kebangkalian R tak berkaitan, kebangkalian A pelengkap R tidak berkaitan secara langsung, tapi kita ada kebangkalian AS. Kita nak kebangkalian A pelengkap S. A pelengkap bersyaratkan S. Tapi yang ada kebangkalian A bersyaratkan S. Okey. Ada sesiapa boleh tolong saya? Macam mana kita nak gunakan ni? Ada tak cara kita nak gunakan kebangkalian
A bersyaratkan S. Apa hubungan dia dengan kebangkalan A pelengkap bersyaratkan S? Apa ni? 0.0.4. Okey. Ada siapa boleh bantu saya? Boleh share? Yang anda faham. Apa kaitan ni? Macam ada kaitan kan? Satu ada pelengkap, satu tak ada pelengkap je. Data. Saya, silakan. Hubungan dia total yang pelengkap tu dengan yang A tu total dia 1 kalau campur kan. Okey, awak sebut, saya tulis. Okey, apa campur apa dapat 1? Kebangkalian apa campur kebangkalian apa dapat 1? Siapa Nuri Izzat? Kebarangkalian Okey, Nuri. kebarangkalian A bersyaratkan S A bersyaratkan S. Sorry. campur dengan Sekejap. Itu silap. A bersyaratkan S campur dengan kebangkalian. yang A Nuri. tak ada prime tu. Okey, A sajalah kebangkalian. Kalau yang ini kebangkalan A pelengkap bersyaratkan S, betul tak? Yang ini kebangkalan A. Awak sebut kebangkalan A saja. Bersyaratkan S S sama dengan 1. sama dengan 1. Oh, maksud awak kita jumlahkan kedua-dua nilai kebangkalian ni dapatkan 1. Ya. Betul Nuriza. Tahniah Nuriza. Memang betul lah. Sebab ini apa? Sebab kita ada satu hubungan peristiwa pelengkap bagi peristiwa bersyarat. Okey, tahniah Nuriza. Awak boleh nampak perkara ni kan? Itulah cara kita nak menjawab. Tengok apa yang soalan, apa maklumat yang diberi dalam soalan. Jangan jawab apa yang kita tahu. Jawab apa yang soalan nak, jawab berdasarkan apa maklumat yang ada dalam soalan. Kita kaitkan dengan apa yang kita tahu. Okey, jadi kalau kita tahu ini, soalan B tu dah jadi senang tu tak? Berapa Nuriza jawapan dia? 0.6. 0.6. Semudah itu saja kan. Kalau macam soalan macam susah kan. Tapi bila kita faham, terkejut. Senang je. Kosong dengan spontan kita boleh jawab. Ini adalah kebangkalian A oleh yang demikian. Oleh yang demikian, kebangkalian A bersyaratkan S yang kita nak sama dengan 1 tolak kebangkalian A. Kebangkalian A pelengkap bersyaratkan S sama dengan 1 tolak kebangkalian A bersyaratkan S. 1 tolak 0.4 0.6. Ini dah jawapan dia. Senang kan? Nampak macam senang kan? Senang kalau awak faham. Kalau awak nampak dia punya kaitan tu. C. Kita pergi susah sikit. C dia kata apa? Pertumbuhan ekonomi negara X adalah rendah. Rendah tadi peristiwa apa? Rendah ialah peristiwa R. Dan mata wang negaranya mengalami penyusutan nilai. Penyusutan nilai lagi. Kali ini ialah A. Penyusutan nilai tadi A pelengkap. Okey, baca ayat dia. Adakah ini kebangkalan bersyarat sama macam B tadi? Pertumbuhan ekonomi negara X adalah rendah dan mata wang negaranya mengalami penyusutan nilai. Adakah ini kebangkalian bersyarat macam B? Kebangkalian bersama ataupun kebangkalian kesatuan? Dan, ada perkataan dan. Perkataan dan ni maksudnya apa? Perkataan dan maksudnya kedua-dua peristiwa tersebut mesti berlaku serentak. Ini ialah kebangkalian bersama. Nampak kebangkalian bersama, apa yang berlaku? Mata wang pertumbuhan ekonomi rendah dan mata wang negara dia mengalami penyusutan nilai. Dan juga A pelengkap. Ataupun awak boleh tulis kebangkalian R darab A pelengkap. Dua-dua ni maksudnya sama. Okay, ini ialah kebangkalian bersama. Dalam soalan ada tak? Kita nak kebangkalian R dan A pelengkap. Soalan C. Kebangkalian rendah dan menyusut. Dalam exam pula. Dalam soalan ada tak? Dalam soalan tak diberi secara terus. Lagi tak ada kau. Tak ada kan? Saya rasa tak ada dalam soalan. Dalam soalan tak diberi secara terus. Kita nak kebangkalian bersama R dan A berlaku. Okey. Macam mana? Tanya apa benda? Kat mana jumpa? Kita macam mana kita nak kaitkan kebangkalian bersama dengan kita hanya berdasarkan 5 maklumat A dan juga 2 jawapan yang kita ni. Kadang-kadang jawapan yang terdahulu pun boleh kita gunakan kalau dia ada kaitan. Okay, saya nak kebangkalian A, kebangkalian R bersyaratkan A pelengkap. Okey, apa maklumat yang ada? Saya ada A pelengkap bersyaratkan R. Saya ada kebangkalian R 0.2
Okey, A pelengkap AT, AS tak ada kaitan, S tak ada kaitan. Sekarang kita nak dengan R dan A. Okey, saya ada kebangkalian ni. Kebangkalian yang apa ni, yang ada dalam soalan ni. Saya tulis balik. Okey, ini sama dengan berapa? Dalam soalan diberi kebangkalian A bersyaratkan R sama dengan berapa tadi? 0.08. Okey, soalan ni nak kebangkalian R dan A. R dan E Tapi saya tahu kebangkalian A pelengkap bersyaratkan R ni, formula asal dia ialah dia ada kebangkalian bersama. Betul tak? Ada kan? Nampak rumus dia. Kaitan dengan rumus kan? Okey, dalam soalan, okey 0.8 kita dah tahu walaupun kita nak kebangkalian R dan A, dalam rumus ni kita mesti tulis A pelengkap dan R ni. Sebab A pelengkap bersyaratkan R. Tapi kan saya dah sebut tadi, kedua-dua nilai ni adalah sama. Ini juga nilai dia akan sama dengan R darab dengan A pelengkap. Jadi, secara tak langsung, kebangkalian R ada tak? Sumber ekonomi rendah? Ada. 0.2. Kebangkalian A pelengkap bersyaratkan R 0.8. Jadi, yang ini sama dengan kebangkalian A pelengkap bersyaratkan R darab dengan kebangkalian R sama dengan 0.8 darab dengan 0.2. 0.8 darab 0.2, 0.116. Ini dia agak payah sikit kan. Di mana awak kena kena kaitkan dengan dengan nilai-nilai yang kebangkalian yang ada. Sama ada dalam soalan ataupun dalam jawapan-jawapan yang terdahulu. Okay, seterusnya ialah D. Nilai mata wang negara X mengalami peningkatan nilai. Mata wang mengalami peningkatan nilai. Peristiwa apa tadi? Peningkatan nilai. Peristiwa nilai mata wang meningkat. Peningkatan nilai. Itu peristiwa A. Peristiwa A sahaja. Senanglah. Dia nak satu peristiwa je kan? Peristiwa A. Ada tak dalam soalan dia beri peristiwa A? Peristiwa A. Apa yang dia bagi tadi? Cek balik. Peristiwa A tak ada. Yang ada A bersyaratkan T. A bersyaratkan S. Peristiwa T tak ada. Peristiwa A pelengkap pun tak ada. Kalau kita tahu, kalau nak peristiwa A, tahu peristiwa A pelengkap, dia akan jadi lagi mudah. Tapi peristiwa A pelengkap pun tak ada. Kita nak peristiwa A sahaja. Peristiwa A sahaja D. Soalan D, katalah kita nak peristiwa A sama dengan berapa. Ini peristiwa sud, kebangkalian sud. Tak ada pun nilai A di sini. Jadi apa yang kita nak buat? Awak perlu tahu, apakah yang boleh menghasilkan kebangkalian A dengan hanya berdasarkan D saja. Ini pun satu cabaran walaupun dia nampak macam macam mudah, tapi jalan dia panjang sikit. So awak perlu tahu konsep. Okey, apa kaitan dia? Tadi kita dah gunakan hubungan peristiwa pelengkap, hubungan peristiwa pelengkap bagi peristiwa bersyarat. Sekarang kita nak lihat peristiwa sud. Okay. Minggu lepas, kalau awak masih ingat saya kata apa? Kebangkalian satu peristiwa itu berlaku adalah bersamaan dengan kebangkalian semua peristiwa bersama yang melibatkan peristiwa tersebut. Jadi kalau saya ada peristiwa A, saya akan cari semua kebangkalian bersama yang melibatkan peristiwa A. Kita ada, apakah kemungkinan peristiwa yang kita ada? Kita ada peristiwa mata wang meningkat dan kita ada peristiwa pertumbuhan ekonomi tinggi, sederhana dan rendah. Jadi kalau saya gunakan konsep ni, saya boleh kata kemungkinan ada peristiwa kebangkalian A dan pertumbuhan ekonomi tinggi campur dengan kebangkalian peristiwa A yang berkaitan A dengan kebangkalian A dan kebangkalian pertumbuhan ekonomi sederhana, A dan kebangkalian pertumbuhan ekonomi adalah rendah. Ada lagi tak? Kalau ada lagi, senaraikan semua kebangkalian bersama yang mungkin. Saya rasa hanya ini saja. Antara A dengan T, A dengan S dan A dengan R. A dengan A pelengkap tak boleh sebab A dan A pelengkap ialah peristiwa A dan A pelengkap ialah saling eksklusif. Dia tak boleh berlaku serentak. Sebab dia hanya melengkapi antara satu sama lain.
Ni semua kebarangkalian bersama ni. Ada tak semua kebarangkalian bersama dalam soalan ni? Malang dia tak ada. Yang kita ada kebarangkalian bersyarat. Jadi dia berbalik dengan kebarangkalian jawapan C tadi. Bila kita nak dapat kebarangkalian bersama R dan A pelengkap, kita boleh gunakan kebarangkalian bersyarat. Jadi kebarangkalian AT ni, kebarangkalian A dan kebarangkalian T, kalau saya gunakan konsep dia, kalau kebarangkalian AT ni, di mana saya tulis supaya nampak. Dia ada dalam komponen, dia adalah sebahagian daripada komponen kebarangkalian bersyarat. Jadi mesti kebarangkalian A bersyaratkan T bahagi dengan kebarangkalian T. Okey. Kebarangkalian T ada tak? Tadi kita dah kira tadi kan. Kebarangkalian A bersyaratkan T, saya rasa ada dalam soalan. Soalan beri kebarangkalian A bersyaratkan T. Ni 0.7. Oleh yang demikian, kebarangkalian AT adalah kebarangkalian A bersyaratkan T darab dengan kebarangkalian T. Proses yang sama saya boleh buat untuk AS dan AR. Just saya salin saja. Sebab kebarangkalian A bersyaratkan S ada dalam soalan. Kebarangkalian lepas tu kebarangkalian S pun ada dalam soalan. Soalan beri tadi. Campur dengan kebarangkalian A bersyaratkan R pun ada dalam soalan. Kali dengan kebarangkalian R saja pun ada dalam soalan dan selesaikan. Iaitu kat sini A bersyaratkan T tadi ialah 0.7 darab kebarangkalian T 0.3. Cek balik di atas saya bagi ringkasan. AS 0.4. Kebarangkalian S saja ialah 0.5. Kalau silap beritahu Kebarangkalian A bersyaratkan R ialah 0.2. Kebarangkalian R saja tadi 0.2. Okey, ini saya dah sarankan. Kalau ada yang saya tertinggal, anda beritahu jawapan dia 0.4, 0.45. A bersyaratkan R. Dalam soalan tak ada tadi A bersyaratkan R. Kita ada kebarangkalian ini dah. Kebarangkalian A bersyaratkan R. Dia adalah konsep lengkap. 1 tolak 0.8. Sama dengan 0.2. Dia ada peristiwa pelengkap dia. Okey, jadi kat sini kalau dari segi apa yang saya tulis panjang ni, bahagian yang pertama ni, ini sebenarnya ini ialah kebarangkalian AT. Ini ialah kebarangkalian AT. Yang kedua ni 0.4, 0.5 ini ialah kebarangkalian AS, kebarangkalian bersama AS. Ini ialah kebarangkalian A dan R, kebarangkalian bersama. Saya tersilap ni lah. Kebarangkalian A kat sini pula. Ialah soalan D tadi, X mengalami peningkatan nilai kebarangkalian A. Okey, soalan E dan F saya tinggalkan untuk kerja rumah. Saya bagi jawapan dia, anda semak. Ini ialah kebarangkalian kesatuan S ataupun A. Cari jawapan dia, cari jalan kerja dia. Jawapan dia ialah 0.75. Kalau tak dapat, confuse, bila share dengan saya jawapan anda di WhatsApp buat secara personal, share di WhatsApp. Saya beritahu saya makan betul ataupun tidak. Yang ini ialah kebarangkalian T bersyaratkan A. Diberi dalam soalan A bersyaratkan T, tapi di sini ditanya T bersyaratkan A. Kat sini awak boleh gunakan teorem Bayes sebenarnya ataupun gunakan jawapan-jawapan yang dah telah dipolis sebelum ni. Okey, jawapan dia 0.467.